khabar semua? So jumpa lagi lah dalam channel Kak Engku Bidan Bersalin. Jom like dan subscribe channel Kak Engku Bidan Bersalin sekarang. Dan jika ada sebarang komen atau cadangan, bolehlah komen di bawah. Okey, jom kita share video ni. Okey, kali ni Kak aku nak share berkenaan dengan jom kenali 3 tanda hendak bersalin. Mungkin ada antara kita dah tahu apa dia tanda-tanda hendak bersalin, terutama ibu-ibu yang dah ada pengalaman bersalin, betul tak? Tapi bagi ibu yang pertama kali belum pernah ada pengalaman, mungkin agak panik atau kelang kabut. Okey, jadi apa kata kita kenali 3 tanda hendak bersalin. Okey, tanda yang pertama, mungkin ada keluar lendir campur dengan darah. Bagi ibu yang pertama kali mungkin rasa panik kan, takut kan. Jadi bila dah ada keluar lendir campur darah, jangan panik. So tanda-tanda ni biasa berlaku beberapa hari sebelum bersalin, sebelum tarikh jangka bersalin lah. Okay, tarikh yang dikira mengikut last period tu adalah jangkaan sahaja. Okay, tak semestinya bersalin pada tarikh yang dijangka ataupun jadi mungkin dia bersalin awal daripada tarikh jangkaan yang dijangka bersalin, atau mungkin selepas bersalin, selepas tarikh dijangka bersalin. Jadi sebab tu pentingnya kita kenali 3 tanda ni. Okey, jadi tanda pertama mungkin keluar lendir campur darah. Tanda ni biasanya berlaku beberapa hari sebelum bersalin. Tak perlu panik, pakai pad. Okay, mungkin dah ada pad dalam beg kan, so ambil pad, pakai, boleh terus pergi ke hospital. Tapi biasa kalau ibu yang dah ada pengalaman bersalin, keluar lendir campur darah, mungkin dia tak pergi lagi ke hospital. Okay, dia pakai pad, dia tunggu sakit kontraksi. Tapi kalau bagi ibu yang pertama kali dah ada tanda keluar lendir campur darah, seelok-eloknya terus pergi ke hospital. Okay, bila di hospital nanti doktor akan melakukan pemeriksaan, jadi tak perlu takut. Okay, kalau betul-betul tanda hendak bersalin, mungkin perlu masuk ward, so perlulah berada di hospital. Okey, ada juga kes keluar darah tanpa lendir. Mungkin pendarahan yang keluar ni pendarahan yang luar biasa. Jadi Kak aku nasihatkan segera pergi ke hospital. Pakai pad dan segera pergi ke hospital. Okey. Okey, tanda yang kedua adalah sakit kontraksi atau contraction. Apa beza Braxton's Hicks dan contraction? Dia ada 2 perbezaan. Biasa peringkat awal kehamilan ada tanda-tanda Braxton's Hicks kita panggil. So ini adalah tanda-tanda kelahiran palsu. Mungkin kalau nak detail apa itu Braxton's Hicks, Kak Engku boleh share kat description di bawah. Okey. Okey. Untuk kontraksi sebenarnya adalah salah satu tanda sakit hendak bersalin. Macam mana bentuk kontraksi ni adalah dia sakit kita rasa perut rasa tegang atau mengeras. Okey, perut rasa tegang atau mengeras. Bila tak ada rasa sakit, perut rasa lembut. Suami pun boleh kenali tanda ni. Boleh pegang dekat bahagian fundus, bahagian atas perut ibu. Kena macam mana cara nak kira? Kena ambil jam lah, ambil jam. Cuba tengok dalam masa 10 minit. Satu tangan mesti letak dekat bahagian perut ibu. Ibu kena baring dan relax. Okey. So
Pegang perut ibu, cuba rasa dalam 10 minit. Cuba tengok ada berapa kali perut ibu rasa tegang atau mengeras. Okey, dalam masa 10 minit berapa kali perut rasa tegang atau mengeras. Okey. Dalam satu sakit, maksudnya satu rasa perut ibu rasa tegang atau mengeras tu dalam masa berapa lama? Satu ketegangan tu. Macam mana nak explain tu? Agak faham lah. Sekali rasa tegang tu berapa saat? Berapa lama? Okey? Biasa kalau dekat hospital kita kira kalau 1 in 10 20 second. Contoh satu sakit dalam masa 10 minit, satu sakit tu maksudnya 20 saat lah dia punya duration sakit tu. Kalau dalam 10 minit tu cuba tengok. So dia kebanyakannya kita kira dalam 10 minit lah. Sebab tu ada 1 in 10, 2 in 10. So based pada kekerapan sakit tu. Kalau masih tak faham, boleh komen kat bawah ke, ataupun kalau nak hello kat aku pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya kontraksi ni ada setengah ibu dia rasa nak buang air besar, tapi bila pergi tandas tak ada apa pun yang keluar. Okey. Sakit ni dia makin lama makin kerap, makin kuat. Makin lama makin kuat, makin kerap. Jadi kalau dalam 10 minit tu dah ada rasa sakit, setiap 10 minit ada rasa sakit, terus pergi hospital walaupun tak ada tanda-tanda lain. Okey, pergi hospital. So barang-barang ni yang dah prepare ni dah ada dalam kereta kan, so bawa yang kad ni jangan lupa. Kad ibu ni, kad ni penting semua rekod ibu semua ada dalam ni. Okey. Okey, tanda yang ketiga adalah pecah ketuban. Pecah ketuban, apa dia sebenarnya air ketuban ni? Air ketuban ni adalah cecair yang bersih, jernih dan tidak berbau. Jangan salah tafsir. Kadang kata air kencing pecah ketuban, tapi benarnya air kencing. Sebenarnya ibu yang mengandung ni dia boleh describe sendiri. Kalau pecah air ketuban dia boleh rasa sebenarnya. Ataupun bila ibu dah pakai pad, boleh tengok dekat pad tu warna dekat pad tu. Sebabnya kalau air ketuban ni dia bersih, jernih dan tidak berbau. Kalau air kencing memang sah-sah, kita boleh cium bau, kita tahu dah itu air kencing, bau hancing, betul tak? Jadi bila ketuban pecah, seelok-eloknya pakai pad dan segera pergi ke hospital. Kenapa kena pergi hospital segera? Sebab sebabnya kita tak nak karung tempat baby duduk tu dia bocor, jadi kuman boleh masuk. Sebab tu kena pergi hospital secepat yang mungkin untuk mencegah jangkitan kuman pada kandungan anak. Sorry lah Kak, aku cakap simple word je lah sebab senang untuk faham. Tapi kalau ada yang masih tak faham, boleh komen kat bawah. Okay. Okey, kalau pakai pad, bila pecah ketuban, pakai pad, kita boleh monitor warna cecair yang keluar tu. Okey. Kalau ada warna hijau tu memang tak bagus. Maksudnya baby mungkin dah berak dalam perut. Jadi sebab tu kena pergi hospital segera. Sebab kita takut sebarang apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Keluar tali pusat lah, macam-macam. Jadi jangan pandang ringan lah benda-benda macam ni. Okay, kena segera pergi ke hospital. Okay, sebenarnya 3 tanda ni dia bukannya datang serentak. Ingat ya, dia boleh datang salah satu tanda je. Okay, mungkin ada keluar lendir campur darah, mungkin ada sakit, atau mungkin pecah ketuban. Ada salah satu tanda je, boleh segera pergi hospital.
Jangan panik. Okey? Jangan panik. Okey, Kak Engku nak share sikit lah tips untuk suami Suami ni kalau boleh survey dulu mana-mana hospital tempat untuk isteri bersalin ni. Jangan last minute. Maksudnya katalah isteri ni due bulan 5. Bulan 4 tak pergi lagi. Sebab isteri due hujung bulan 5. So tunggu dulu. Tunggu. So sampailah kita tak boleh nak agak kan bila baby nak lahir. Jadi seelok-eloknya pergi je awal. Pergi awal tak ada masalah. Bila pergi awal survey, so kita dapat banyak manfaat lah. Pertama, survey parking. Okay, parking untuk letak kereta ni, nak letak kat mana. Okay, tempat nak daftar. Kalau dah bawa isteri bersalin, nak bawa pergi ke mana, nak daftar kat mana, letaknya dewan bersalin, kat mana kaunter bayaran. So apa yang suami patut tahu, so suami kena ambil tahulah. Jangan segala-galanya lepaskan beban pada isteri. So macam itulah komitmen antara suami dan isteri. So saling perlu memerlukan, membantu, barulah hidup harmoni. Betul tak? Okay. Jadi bila suami survey awal, so suami dah katam lah persekitaran hospital tempat untuk isteri bersalin. So tak adalah panik. Betul tak? Okay, next video Kak Engku akan share apa yang perlu dilakukan bila hendak bersalin. Suami-suami jangan lupa tengok video ni sebab banyak tips-tips yang menarik untuk suami katam sebelum bawa isteri ke dewan bersalin. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak terlepas video-video terkini daripada Kak Engku. Okey, jumpa lagi. #Kak Engku Bidan Bersalin. #kita jaga kita. Bye-bye.